Raya. Selamat, selamat Hari Raya pada ibu, ayah, adik, amat dan sanak saudara turut meraihkan Hari Raya. Bismillahirrahmanirrahim. 10 Jun 2020. Hari ini antara hari yang ditunggu-tunggu, antara pra-kemenangan jugalah bagi rakyat Malaysia terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Pasti bertemankan kami bertiga. Saya sekali lagi berada di tengah pada pagi ini. Semalam betul-betul. Semalam teruja, hari ini double teruja. Oh, double teruja. Pagi Chan. Sebab sebelah sini panas, sebelah sini sejuk. Itu biasa. Bertemankan kami bertiga, Fariha On, Hanif Miswan dan saya Anim Izzati. InsyaAllah 1 jam 30 minit akan bersama dengan anda untuk berkongsi informasi terkini dan juga beberapa berita yang gembira kabarnya. Terutama sekali seperti Hanif katakan tadi, 10 Jun merupakan tarikh yang ditunggu-tunggu oleh ramai orang. Tepat 12 malam semalam adalah telah pun dibenarkan untuk merentas negeri tanpa permit yang diperlukan. Jadi pastinya inilah masa yang diambil oleh setengah individu untuk pulang ke kampung halaman. Kerana pastinya kita faham tentang perasaan rindu, perasaan yang dah lama tak peluk, cium mak ayah. Tapi sekali lagi, kalau mungkin anda dah bosan sangat dengar, SOP kena jaga. Langkah-langkah keselamatan tetap dititikberatkan. Dan satu juga penghargaan yang cukup besar kepada petugas-petugas frontliners. Kalau tadi kita dapat saksikan bagaimana anggota tentera, PDRM sendiri yang selama ini telah bertungkus lumus menjaga buat pemeriksaan jalan dan sebagainya kan, Sekatan Jalan Raya kan. Jadi malam tadi adalah hari terakhir Sekatan Jalan Raya dilakukan dan hari ini kita melihat bagaimana kita ni mempunyai perasaan yang boleh jumpa mak ayah. Bagaimana mereka yang sudah berbulan kan panas berpuasa dan sebagainya, mungkin hari ini adalah satu hari yang cukup gembira buat mereka, apatah lagi keluarga mereka lah kan. Ya, betul. Sebelum nak balik tu, sekali lagi anda haruslah ingat bahawa tidak mustahil untuk kita ni menjadi pembawa. Walaupun keadaan dah bertambah pulih, semalam dah mencatatkan tidak ada langsung kes tempatan yang dicatatkan dan juga buat pertama kalinya kes sembuh yang discharge sangat 281 tinggi, yang paling tinggi sekali dicatatkan dan hanya 7 kes baru. Itu pun terdiri daripada kes-kes import. Jadi itu adalah sangat berita gembira buat kita semua rakyat Malaysia. InsyaAllah kita dapat tamatkan penularan ataupun rantaian wabak COVID-19 ni tanpa vaksin, tanpa penawar yang ditunggu-tunggu itu, insyaAllah. Tapi tidak mustahil kita menjadi pembawa. Jadi balik rumah sebelum nak peluk cium mak ayah, pastikan diri anda itu telah pun dinyah kuman dan sebagainya. Itulah antara pesanan. Kan? Ini dah menjadi macam resam baru lah. Macam kita dah tahu kebersihan memang kita perlu lipat gandakan. Dan saya berkesempatan di Syawal ke-3 ke Plaza Tol Gombak. Yang awak buat ni kan, Sekatan Jalan Raya di sana, lintas langsung, dan saya sempatlah berbual bersama dengan anggota polis di sana. Dan mereka ni sebenarnya adalah gabungan polis-polis di beberapa IPD. Jadi mereka dikumpulkan di sana dan saya tanyalah macam mana tahun ni sambutan dengan keadaan yang baru. Bagi mereka sebenarnya semua sama je keadaan setiap tahun kan. Setiap tahun mereka perlu melaksanakan tugas sebegini, tapi mungkin tahun ni sangat berbeza kerana jalan raya itu lengang dan mereka pula yang sayu. Sebab tak dapat nak berbual dengan orang, nak ke mana destinasi kan. Dia saja kan, main kelompok dia saja. Betul, dan mereka saja. Dan kalau macam tuan-tuan lain macam tanya ni nak ke mana, sihat ke semua, bagaimana. Jadi dengan cara tersebut mereka boleh melepaskan rindu juga ke kampung halaman. Tapi apabila sangat luar biasa ketiadaan pengguna jalan raya, mereka menganggapkan ini bahawa satu cabaran baru juga kepada mereka. Dan jadi kita juga memang sangat-sangat tidak pernah dilupakanlah berkenaan dengan pengorbanan mereka, jasa mereka. Dan tadi ada visual yang tunjuk fist bump PDRM dan ATM itu memang sangat simbolik lah. Dan sebagai barisan tanda, hadapan tu kalau kita ceritakan. Betul, sebagai tanda boleh dikatakan tamatnya tugas mereka sepanjang PKPB. Kerana hari ini kita telah pun bermula fasa PKPP di mana tiada sekatan jalan raya yang di beberapa tempat cuma yang diperlukan saja. Contohnya di kawasan PKPD masih ada lagi sekatan jalan raya yang diadakan. Cuma inilah kejayaan yang ditunjukkan oleh semua pihak agensi yang telah pun bertukar lumus berada di barisan hadapan. Terima kasih dan juga syabas diucapkan kepada anda semua. Kita kalau kita lihat balik, maknanya kita ni dah
beberapa bulan macam PKP, PKBP kan. Kita macam masuk sekolah, disiplin. Maknanya sekarang ini bila dah tak ada Sekatan Jalan Raya oleh pihak berkuasa seperti polis dan juga tentera, maknanya ianya terletak kepada kita sendiri. Kita dah belajar apa yang kita boleh lakukan, disiplin kan. Maknanya kita dah tahu, maknanya kita bergantung lagi kepada pihak berkuasa. Maknanya kawalan kendiri itu kita sendirilah bergantung kepada itu semua. Jadi kita mengharapkan teruskan kita punya semangat perjuangan ini. Sebab kita bimbang, kalau sebelum ni kata kluster raya kan agak bimbang kan. Tapi nampaknya tak ada, alhamdulillah. Cuma inilah kita teruskan hingga 31 Ogos KPP ni kan. Dia macam cikgu disiplin dah bagi kita SOP, dah train kita masa 3 bulan ni. Lepas ni adalah semuanya terletak pada diri kita sendiri. Kerana kita sendiri akan menjaga nyawa kita dan juga orang-orang yang kita sayang di sekeliling. Okey. Bayangkan 3 bulan 3 bulan tau. Kalian merancang untuk pulang ke Johor. Sampai dah pandai buat kuih dah. Pandai buat kek dah. Kek mana kek? Tunjuk-tunjuk tak bawa. Dosa tau. Tapi satu perubahan yang sangat drastik untuk pilih Hanif Miswan dari padang bola ke oven. Dan saya dah kenal dah jenis-jenis gula. Gula Okey, berapa banyak gula ada? Saya tak tahu lah berapa banyak, tapi macam ada gula kastor. Kastor. Gula icing. Gula halus. Okeylah, maknanya gula ada kasar, improvement lah. Gula perang. Lagi? Gula hitam manis. Apa tu? Yang saya nampak lah dia macam warna-warna gelap-gelap tu. Apa? Gula besar-besar tu. Gula Melaka. Gula besar-besar. Gula Melaka. Gula besar-besar yang kasar. Bagus. Okeylah, betul. Inilah tu baru yang buat mengajar gula, kita belum sebab semasa beras. PKP ni. Okey, itu dia. Banyak lagi perkongsian yang akan dikongsikan bersama dengan anda. Kejap. Kalian nak pulang ke kampung ni bila rancangannya? Takutlah cakap lah. Takut sebab tak cakap lagi. Tersebut cakap. Tak cakap lagi dengan bos? Tak. Tak cakap lagi dengan bos? Bukan. Sebab nak bincang-bincang dengan bos. Sebab kita kena perbincangan musyawarah bersama. Siapa nak ambil cuti dulu kan. Sebab betul, semalam kita dah berbicara mengenai perkara ini kan. Perlu ada penggiliran. Sebab ibaratnya kalau barisan hadapan kita baru dibenarkan untuk syuting luar. Kan? Baru dibenarkan untuk melakukan penggambaran di luar. Itulah masalahnya. Okey, Fariha secara langsung ni mungkin boleh bagilah jadual awak kepada bos. Bos saya nak cuti Jumaat boleh tak? Tapi kabarnya mungkin minggu ini ataupun sepanjang bulan ini hari Minggu akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Terutama sekali di Kuala Lumpur untuk ke selatan kan. Keluar dari Kuala Lumpur ni kerana Kuala Lumpur adalah tempat yang memang ramai yang terkandas. Terutama sekali mereka yang bujang. Inilah masanya yang diambil. Dating. Akhir bulan balik jumpa mak ayah. Jumpa mak ayah. Okey. Tak. Dating tu bukan keperluan. Tak, cakap pasal ni kan. Mana tadi saya berkongsi sikitlah. Semalam saya pergilah sebuah tempat ni macam selalunya menjadi tumpuan macam jejaka-jejaka idaman. Ini dah tak lah. Yang jelas sekarang. Saya keluar saya tengok dia punya make up shading begini. Saya cakap macam jejaka? Taklah, perempuan. Okey. Macam bersiap tu umpama macam meraihkan satu hari yang macam mungkin dah lama 3 bulan tu kan. Dah lama tak bersiap sebegitu. Dah lama tak bersiap. Jadi semalam saya saksikan macam wow. Dapat merasakanlah macam berapa bulan dah duduk rumah. Mungkin tutorial macam-macam dah buat kan. Inilah masanya. Inilah masa kita meraihkan lah kan. Tak salah sebenarnya. Tapi perlu sentiasa ditanamkan jugalah. Sebab kita akan sentiasa mengingatkan anda juga. Ini tanggungjawab kendiri kita juga untuk mengingatkan satu sama lain bahawa kita nak meraihkan. Boleh kita masih lagi belum menang tapi insyaAllah kita akan menang. Tapi kita belum tewas dan insyaAllah kita tak akan tewas. Okey? Okey. Baik. Ayo kita kongsikan. Buat kek. Ayo kita kongsikan semangat betul kawan-kawan kita. Harian Metro dan juga NST di hadapan kami bertiga untuk berkongsi dengan anda apakah yang berlaku di Malaysia. 300 Rohingya cuba masuk sejak Februari. Ini apa yang tertulis di hadapan Harian Metro, halaman hadapan sekali. Gambaran di situ bagaimana dengan sindiket membawa masuk pelarian Rohingya didapati tidak pernah berputus asa untuk membolos sempadan negara apabila agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM berjaya mengesan sebuah lagi kapal dengan muatan kira-kira 300 pelarian sedang berlindung di Pulau Koh Adang, Thailand dan sedang menunggu masa untuk menyusup masuk ke negara ini. Kapal berkenaan dikatakan sudah berpuluh kali cuba memasuki perairan negara namun berjaya digagalkan oleh penguatkuasa APMM. Halaman 10 dan juga 11 dia berceritakan tentang bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Pastinya
Dua dalang yang dikenal pasti membawa parti masuk ke Malaysia menggunakan laluan tikus perairan yang dikatakan sebentar tadi, di mana dalang ini sindiket dikatakan sanggup membayar RM2,000 bagi satu kepala kepada pemilik bot kecil ini untuk membawa pelarian menggunakan bot mereka ke Langkawi. Ini antara taktik mereka. Kalau anda dapat lihat di gambar di bahagian bawah belah kiri itu, Pulau Koh Adang merupakan transit migran Rohingya ke Langkawi. Laluan itu adalah hanya 26 batu nautika dari satu kawasan ke satu kawasan, di mana sempadan Thailand dengan Malaysia anda dapat saksikan di situ. Jadi tidak jauh sebenarnya. Sebab itu tadi ada dikabarkan berpuluh kali mereka cuba untuk merentas sempadan itu, hanyalah menggunakan sempadan dari Pulau Koh Adang Thailand ke Pulau Langkawi Malaysia. Sehingga ada yang cuba untuk mengancam nyawa mereka sendiri dengan terjun ke dalam laut apabila sekatan ataupun dilakukan oleh pihak kuasa APMM, di mana 53 bilangan pendatang Rohingya yang cuba untuk terjun ke laut kerana mereka boleh berenang ke pantai yang berdekatan. Okey. Itu yang menyebabkan mereka berani melakukan perkara seperti itu. Soalan pun kita kongsikan juga kan tentang ni parti Rohingya di Langkawi. Bot bocor. Halaman 269. Ya. Okey, ada satu lagi perkongsian di harian Metro. Kita ingin sambung. Ini di halaman ke-6 berkenaan dengan antara pengumuman yang telah pun diberikan semalam berkenaan dengan surau di RNR dan pusat beli belah telah pun mula dibuka bermula pada hari ini di Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini, dan ini telah pun diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mesyuarat khas memutuskan untuk membenarkan surau di pusat beli belah dan kawasan rehat rawat mula dibuka hari ini. Mesyuarat telah pun diadakan, tetapi seperti biasa akan diingatkan bahawa SOP itu sekarang menjadi satu kebiasaan lah. SOP yang standard telah pun dikemukakan, antaranya adalah penjarakan 1 meter di antara jemaah. Kita tidak boleh berkumpul di satu kawasan dan diharapkan agar hanya dilakukan solat fardu sahaja, yang penting sahaja, dan tiada aktiviti bersalam-salaman sesama jemaah. Itu adalah untuk memastikan bahawa tidak berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini. Dan beliau turut mengumumkan bahawa zoo negara dan zoo lain juga dibenarkan kembali beroperasi, namun perlu patuh pada SOP yang sudah dipersetujui sebelum ini. Jadi banyak sekali kebimbangan yang telah pun mula dijawab, banyak sekali satu perkara yang kelangsungan yang telah pun diberikan kepada jemaah kita, kerana sebelum ini nak berkongsi pengalaman jugalah ketika kita berhenti, tidak dibenarkan surau ditutup, semua dikunci. Ada juga yang berhenti di RNR, kita nampak mereka yang terpaksa mendirikan solat di tepi-tepi koridor tu kerana mungkin kekangan masa dan terpaksa juga melakukan itu mungkin antara pengalaman kepada kita lah untuk diceritakan sepanjang PKP ini. Cuma ianya satu kesukaran bagi jemaah wanita untuk menunaikan solat di merata tempat. Kita nak dengan auratnya dan juga bagaimana untuk mengambil wuduk dan sebagainya. Ini adalah satu berita yang cukup baik kerana beberapa pusat beli belah telah pun buka beroperasi. Dan sekali lagi dinasihatkan seperti yang Hanif katakan tadi, SOP, maknanya contohnya sedikit tips lah, tidak perlu untuk menunggu waktu yang akhir kerana ramai yang mungkin daripada asar akan tunggu terus ke maghrib. Itu akan menyesatkan laluan ataupun kawasan kerana sangat limited. Jadi beri ruang kepada mereka yang ingin menunaikan solat pada waktu yang tertentu. Okey. Seterusnya di NST, ini saya rasa macam kita tahu NST kan bahasa Inggeris. Tapi tajuk di hadapan Syabas Malaysia. Saya rasa ini lebih dekat dengan rakyat Malaysia bila kita kata Syabas Malaysia. The number of local COVID-19 cases was 0 for the first time yesterday since the MCO began, thanks to our united front. The start of our MCO today, however, does not spell complete freedom just yet, with SOPs still in place and self-regulation even more crucial now than before. Kalau kita mencatatkan agak semakin berkurang statistiknya. Di halaman kedua dan juga ketiga dikongsikan bagaimana memperlihatkan inilah dia, don't let guard down. Maknanya masih lagi perlu berhati-hati walaupun kita sudah berada dalam proses pemulihan. Ini sedikit sebanyak yang kita kongsikan pada awal program tadilah kan. Bagaimana kawalan Kediri perlu diteruskan dan walau apa saja kita lakukan, kita berada pada peringkat seterusnya. Maknanya melihat bagaimana perlu meneruskan rutin harian ini dengan norma baru ini. Kan kita cakap norma baru inilah dia. Pergi mana-mana aja, mask dan sebagainya perlu diteruskan.
Tapi saya nak puji jugalah sebab ni resam baharu, norma baharu ni sebab ada yang bawa hand sanitizer ke mana-mana. Tapi ada juga yang kadang-kadang itu bukan kebiasaan kan, bawa hand sanitizer yang kecil-kecil tu, macam awak ada botol kecil tu kan. Jadi walaupun kita tak kenal satu sama lain, tapi atas rasa tanggungjawab tu mungkin takut pada diri sendiri juga, takut pada orang lain, dipinjamkan, disembuhkannya. Pinjam tangan. Pinjam tangan. Ini saya sembuhkan sebelum kita nak sentuh satu perkara tu. Sebab dia pun nak sentuh benda yang sama juga. Jadi itu jadi macam okey, terima kasih banyak kan. Macam mana kita nak pulangkan balik ni, kita senyum je lah. Itu antara hikmah yang kita mungkin benda kecil kan. Bahawa kita macam betul juga kan. Okey, kita ingin reda-redakan sedikit keadaan. Sebentar lagi kita akan sambung dengan pelbagai lagi topik tentang apa yang berlaku menarik pada hari ini. Kita ingin kongsikan dahulu kepada anda semua yang mungkin sudah dengar ataupun belum pernah dengar lagi tentang kuih kasidah. Saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar? Belum. Yang saya tahu kasidah cerita cerita tu. tu. Tak ada nama kasidah. Yang tu cerita Piramli tu. Kasidah. Jalan dah. Kasidah. Jalan dah. Okey, ini kuih kasidah sangat popular di Terengganu. Jadi walaupun sedikit sebanyak makin ramai yang telah lupakan kuih ini, tapi Puan Rosfadilah Zainuddin mengembalikan nostalgia dengan membuat kuih ini setiap kali minum petang. Saksikan. Lemak dan manis, itu yang dapat diungkapkan buat penggemar kuih kasidah. Biarpun kelihatan mudah, Rosfadilah Zainuddin mengakui sukar baginya membuat menu turun-temurun ini. Menjadi dambaan masyarakat Terengganu, kuih tradisional ini sinonim sebagai pelengkap minum petang. Kuih ini biasanya dihidang masa hari raya ataupun hari-hari yang biasa pun ada. Di kedai-kedai biasa pun biasanya kuih ini orang makan masa pagi. Okey, masa sarapan pagi, masa kenduri kendara, masa hari raya. Kuih ini biasanya di Terengganu sentiasa ada lah setiap hari. Biasanya saya hanya buat untuk makan keluarga saja. Makan keluarga dan bagi pada jira-jira je lah. Jira-jira sebelah-sebelah rumah. Tepung gandum, telur, gula, santan dan daun pandan adalah antara bahan-bahan utama menu ini. Cabaran untuk siapkan kuih ni adalah bila masa kuih ni hendak masak, kita letak dia dalam periuk dan kita kena kacau dia sehingga dia nampak berkilat. Dough tu nampak berkilat dalam masa 15 hingga ke 20 minit. Dough ni juga dia tak boleh terdedah pada udara. Bila dia dah masak, kita kena letakkan dia dalam plastik ataupun bekas kedap udara. Berasal dari Kelantan, ibu kepada dua orang cahaya mata ini menitik beratkan kekemasan dan juga rasa manisannya. Mertua dengan mak saya, dia sangat suka kuih ni. Dia sangat minat kuih ni. Dia sangat minat kuih ni dan sebab itulah biasanya saya beli kat kedai tak kena dengan cita rasa. So saya belajar, saya buat sendiri. Sebab sampai sekarang lah saya buat untuk makan-makan je. Saya ada niat untuk pasarkan kuih kasidah ni ke luar pada Terengganu. Contohnya Kelantan, Selangor, Kedah, Perlis, Johor, ke mana-mana lah. Besar hasrat Rosfadilah agar pecucu mulut kegemaran ramai ini terus kekal diwarisi generasi akan datang. Itulah kuih kasidah. Molek Molek. Lepas ni boleh cuba buat ni. Jadi belum tahu. Okey, itu tentang kuih kasidah, tapi kini kita ingin bincangkan satu perkara yang lebih penting lagi. Kerana pemilihan makanan yang kita ambil, yang kita beli atas talian sekarang ini menjadi salah satu kemusykilan ataupun kerisauan kerana berlakunya kes di mana seorang individu ini telah pun maut disebabkan keracunan makanan. Tetapi mempunyai komplikasi badan yang ada pada dirinya sendiri, menyebabkan situasi ataupun kejadian itu pergi ke arah
maut. Okey. Itu adalah sedikit sebanyak ceritanya berlaku di Kuala Terengganu. Pasti anda pun telah mengetahui tentang perkara ini. Namun kita ingin bincangkan lebih lanjut lagi, Hanif. Ya, dan sekarang ini macam telah pun pelbagai sektor telah mula dibenarkan untuk kembali beroperasi dan mungkin kebanyakannya ada yang sedikit mengabaikan kualiti ataupun penjagaan makanan, bagaimana ingin menyediakan makanan kerana kita memberi makan kepada pelanggan. Untuk itu kita bawakan wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Puan Zuraini Adam, Timbalan Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Bagaimana hari pertama PKPP ni? Bersemangat tak? Ya, sebanyak alhamdulillah kita dah merdeka sedikit. Tunggu merdeka 31 Ogos nanti. Ya. Kan? Dia simbolik kepada 31 tu. InsyaAllah 2 kali kita merdeka. Merdeka Malaysia dan merdeka COVID-19. Okey Puan, kita bercerita tentang keadaan inilah seperti yang dikabarkan tadi. Tapi apa yang saya dapat bacakan di sini adalah kerana keracunan makanan disebabkan pemilihan telur. Okey, itu satu hal. Tapi akibat kejutan sepsis, kegagalan multi organ akibat kejutan sepsis itu adalah disebab ataupun punca kematian mangsa. Mungkin Puan boleh huraikan apa terkaitnya? Okey, bila berlaku keracunan makanan, biasanya kita akan cerit-berit, muntah dan juga ada setengah pesakit akan mengalami demam. Ya. Jadi dekat situ keseimbangan badan telah tidak seimbang. Jadi terutama kepada golongan yang berisiko tinggi, kanak-kanak, orang tua dan juga orang mengandung dan juga kepada pesakit yang kronik yang ada sakit penyakit kronik, implikasinya sangat besar bila berlaku perubahan masalah cerit-berit dan kekurangan air daripada badan. Dia akan menyebabkan sistem imun dan juga ketahanan badannya semakin lemah. Jadi dekat situ kegagalan organ mungkin akan berlaku dan boleh menyebabkan maut lah. Okey, baik, itu sedikit antara pengenalan juga kepada perkara yang berlaku ini. Dan kita dikejutkan Puan sebab sekarang ini kita sedang menghadapi berkenaan dengan pandemik COVID-19. Dan kemudiannya ada juga kes-kes ini yang masih lagi berlaku. Di pihak Kementerian Kesihatan melihat kepada sebab siasatan telah dijalankan, ada juga yang mengatakan bahawa berpunca daripada telur yang telah pun expired, tamat tempoh, yang tidak berapa elok kondisinya. Tetapi yang sebenar-benarnya apa yang berlaku yang sehingga menyebabkan kepada kejadian ini? Okey, sebenarnya daripada aspek pengendalian makanan itu sendiri, di mana jika dia bermula daripada pemilihan bahan-bahan untuk dimasak. Kita perlu pastikan bahan mentah yang kita pilih untuk disediakan makanan tersebut dalam keadaan yang segar, berkualiti dan selamat untuk digunakan. Kemudian di pengendalian makanan mentah tersebutlah, macam telur kan, dia sangat berisiko tinggi. Kita faham pun, kita beli macam mana keadaannya, kita perlu bersihkan sebersihnya sebelum kita mengendalikan untuk dimasak. Jadi pembersihan, pengendalian dan kita elakkanlah pencemaran semasa mengendalikan makanan. Pemilihan bahan mentah itu sangat penting supaya asas yang segar dan selamat kita dapat hasilkan makanan yang bersih dan selamat. Cumanya bila dalam proses penyediaan tu boleh berlaku pencemaran, silam, pencemaran ataupun salah proses, tak masak, tak cukup masak. Jadi dekat ujungnya tak semestinya pemilihan yang selamat tu akhirnya akan menghasilkan makanan yang selamat. Itu kerana ada proses dia dan sebagainya. Kalau sebelum kita sebagai pelanggan maknanya kita kena tahu bagaimana untuk menamatkan sedikit keterujaan untuk terus makan makanan itu. Mungkin tanda-tanda awal Puan yang boleh dikenal pasti terhadap makanan yang perlu dielakkan untuk makan. Sebab sekarang ini semuanya atas talian, kita dapat melihat dengan secara fizikalnya, tak dapat nak bau dekat depan owner contohnya dan sebagainya. Maknanya bila dah dapat kat tangan, barulah kita terus merasa makan dan sebagainya. Mungkin untuk mengelakkan kejadian ini daripada berlaku, dapat detect dahulu makanan itu adalah makanan yang tidak boleh lagi dimakan. Bukan saja kita setelah beli, makanan yang kita masak dekat rumah pun kadang-kadang kan dia dah rosak. Jadi amalkan 3 prinsip ni. Lihat apa yang berbeza daripada biasa, berlendir ke, ada perubahan warna ke. Kemudian hidu, bau kan. Kalau basi tu dia bau, dia masam. Dan rasa sikit.
Okey. Rasa sikit dulu Kalimah dulu. Sebab kadang-kadang bila kita simpan ataupun kita beli makanan tu, bila rasa lain tu maknanya ada tanda kerosakan lah tu. Janganlah kita terus sambung ataupun kita panaskan semula. Tapi pastikan bila makanan yang kita sampai tu agak dah lama di dalam suhu bilik. Biasanya kalau makanan yang diproses, mesti dimakan dalam tempoh 4 jam jika dalam suhu persekitaran. Tapi melepasi tempoh 4 jam tu dia ada risiko dan kita perlu panaskan semula makanan tersebut supaya bakteria itu dapat dimusnahkan sebelum kita makan. Saya suka bila Puan sentuh berkenaan dengan makanan yang dah 4 jam terbiar dalam suhu bilik. Sebab kadang-kadang kita ni dengan gaya tradisional kan. Sebab kita dah nampak ada tanda-tanda mungkin dah basi, tapi kita macam sayang ni tak sentuh, mungkin rasa cuit-cuit sikit, boleh lagi. Jadi macam mana nak mengelakkan daripada mentaliti tersebut bahawa sayang pada makanan tu lebih daripada sayang pada kesihatan ni? Ya, kita risiko bila dah kena keracunan makanan ni lebih merana daripada sedikit pembaziran. Cumanya bila kita nak menyimpan makanan tu, kita kena pastikan suhu yang sesuai. Maknanya kalau kita nak simpan panjangkan sikit jangka hayat makanan tu, perlu simpan di dalam peti sejuk, suhu di bawah 10 darjah Celsius. Kalau kita nak kekalkan dalam keadaan panas, pastikan panas yang mencukupi. Bakteria ni suhu dia, kalau suhu pemeriakannya amat menggalakkan sama dengan suhu badan kita. Suhu badan kita 37, tempoh suhu 37 sehingga 65 tu adalah tempoh suhu yang paling sesuai untuk bakteria membiak. Jadi kita cuba elakkanlah penyimpanan pada suhu tersebut. Jadi semua pengendali makanan untuk jualan terutamanya wajib menjadi latihan. Ilmu tu kena ada sebab dalam latihan pengendali makanan memang diajar suhu penyimpanan, suhu penyediaan. Jadi khusus tu dia ajar basic penyediaan makanan yang selamat. Okey, sebagai info kepada kita semua ataupun mereka di luar sana yang juga pemilik premis perniagaan atas talian yang menjual makanan ini, kalau kita ikutkan kes ini 99 individu yang telah pun dimasukkan dalam wad kerana keracunan bergejala dan seorang individu yang telah pun maut disebabkan keracunan makanan, kegagalan multi organ dan sebagainya. Apakah tindakan yang dikenakan kepada mereka ataupun individu yang sebagai peniaga disebabkan kes ini? Okey, semua peniaga makanan tertakluk ke bawah Akta Makanan 1983. Jadi bila ada proses pembelian dan penjualan tu, dia tertakluk bawah Akta 1983. Dalam kes berlaku keracunan makanan, pihak KKM akan menjalankan siasatan dahulu daripada aspek bahan mentah, penyediaan dan juga standard makanan yang dihasilkan. Di bawah peraturan-peraturan makanan 1985, jika bersabit dengan pelanggaran standard pencemaran makanan, memang boleh diambil tindakan di bawah peraturan-peraturan makanan 1985 di mana dendanya RM100,000 ini maksimum dan penjara 10 tahun. Jadi dia ada, kemudian kita ada peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Dekat situ cara pengendalian yang bersih tu perlu dititik beratkan. Di dalam peraturan-peraturan kebersihan makanan pun ada juga denda maksimum RM10,000 ataupun 2 tahun penjara. Ini termasuk pengendalian. Jadi dalam kes keracunan makanan ni boleh diambil tindakan di bawah Akta Makanan 1983 ataupun Akta Kebersihan. Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit. Ada juga? Boleh digunakan. Kes ini. Sebab dia menyebabkan penyakit kepada kesihatan awam. Sekarang ni ialah waktu PKP yang waktu pandemik ni juga telah membawa kita kepada skill-skill yang baru kan? Ramai juga yang nak jadi peniaga makanan. Sekarang ni yang sama ada bertauliah ataupun tidak. Tapi mungkin ada yang baru saja mengetahui berkenaan dengan akta-akta ini, garis panduan ini, Puan. Kepada mereka yang menonton, mungkin ini boleh menjadi satu medium untuk kita sebarkan tentang perkara asas yang perlu diketahui ataupun antara guideline yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri. Okey, bila kita ingin berniaga makanan kan, kita ada tanggungjawab untuk memastikan makanan yang kita niagakan tu adalah selamat untuk dimakan oleh orang awam. Jadi kita sebagai pengendali makanan perlu dilatih. Saya boleh masak dekat rumah. Hanif pun masak kan? Hanif pun masak. Membakar. Tapi bila kita nak jual, kita ada tanggungjawab ekstra memastikan makanan yang kita jual tu selamat. Betul. Pengguna ada hak untuk dapatkan makanan yang selamat sebab dia bayar duit kat kita kan. Jadi
ilmu untuk mengendalikan makanan ni perlu dipelajari. Sentiasa dipelajari, di upgrade lah diri sendiri. So dalam undang-undang kita, peraturan-peraturan kebersihan makanan, latihan pengendali makanan adalah wajib. Dan juga suntikan typhoid. Kena pastikan diri kita yang mengendalikan makanan tu sihat. Jika kita yang berpenyakit, mungkin kalau contoh kita cerit berit, kita mengendalikan makanan, mungkin kita akan menyebarkan penyakit kita kepada pelanggan kita. Jadi pencegahan tu, pastikan ada pengetahuan mengendalikan makanan yang selamat dan badan kita sihat, dan kita ada pelalian lah, anti-vaksin typhoid tu lah, untuk mencegah kita menyebabkan penyebaran penyakit. Itu wajib diambil atau satu alternatif? Wajib. Di bawah undang-undang wajib ada latihan pengendali makanan dan juga suntikan anti-typhoid. Wajib di bawah undang-undang. Typhoid itu perlu di-renew juga selepas 3 tahun ya? Typhoid dia ada tempoh dia expired. Ada tempoh renew juga Pelalian tu dalam ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tengoklah jenis-jenis vaksin. Vaksin kan. Jadi bila vaksin tu telah tamat tempoh pun anda perlu sebagai pemilik premis pun anda perlu sangat detail tentang perkara ini kan, terhadap pekerja dan sebagainya. Okey, kita berbalik pada seorang yang maut ini, tetapi ramai yang kena, mereka tidaklah ke arah sehingga terjadinya maut dan sebagainya. Ini adalah kerana imun badan dan juga komplikasi yang telah pun berlaku kepada individu itu. Mungkin sedikit penerangan daripada pihak puan. Tadi yang golongan yang berisiko tadilah yang kita katakan kanak-kanak, bayi mempunyai imun sistem yang lemah. Bila terkena jangkitan keracunan keracunan makanan ni memang dia makin lemah lah. Orang tua, jadi orang mengandung, pesakit kronik. Kenapa puan pandang saya pula ibu mengandung ni yang reflect di sini. Dia kena dah 2 kali tahu puan. Persediaan. InsyaAllah. Kan persediaan. Lagi sekali pada tahu. InsyaAllah. InsyaAllah. Puan, tapi kalau contohlah, adakah kalau kita dapat mengenal pasti tanda-tanda keracunan makanan itu lebih awal, chances untuk kita sembuh ataupun pulih itu tinggi? Ya, betul. Sebabnya berlaku bila kes yang membawa maut ni biasanya kekurangan air berdalur dari badan kan. Jadi kalau kita dah rasa kita dah mengalami cerit berit dan muntah yang tidak terkawal, dan kita nak minum air pun tak boleh nak minum, nak masuk lagi, pergi dapatkan rawatan di klinik ataupun di hospital dengan segera. Sebab sebelum komplikasi yang lebih berat timbul, baik kita cegah ataupun buat rawatan segera. Macam first action lah sebelum komplikasi yang puan lebih kata berat. tadi ada cerit berit, muntah. Antara tanda-tanda awal selain daripada itu? Pening, demam, sakit kepala. Ya, tu lah. Tapi biasanya kan cerit berit ataupun muntah. Biasa kalau pencemaran tu bergantung kepada bakteria apa yang mencemarkan makanan ataupun air yang kita makan tu lah. Kalau melibatkan bakteria mungkin ambil masa sedikit daripada 30 minit hingga 1 hari, 2 hari, 3 hari. Okey. Dia mungkin lambat juga. Lambat juga sebab dia perlu membiak dulu kan dalam kita punya salur penghadapan dan juga usus. Tapi kalau pencemaran makanan disebabkan bahan kimia, toksik, dia punya gejalanya lebih cepat keluar. Kita boleh mudah dapat. Biasanya muntah dimulakan dengan muntah dululah, tidak balas badan kita untuk keluarkan pencemaran tu, tidak balas semula jadi badan kita untuk keluarkan. Okey, bagaimana kita nak membuktikan makanan itu yang menjadi penyebab keracunan makanan? Sebab satu hari ini kita dah makan nasi, tengah hari dah makan kuih, petang pula dah makan puding, kari pap dan sebagainya. Kita tak tahu. Kek lagi. Kek lagi kan? Tapi kek Hanif buat okey. InsyaAllah. Basuh-basuhnya terus. Dah banyak sangat makanan yang kita makan dalam masa satu hari. Macam mana kita nak detek itu adalah punca keracunan makanan? Dalam siasatan kes keracunan makanan yang kami daripada peringkat lapangan, biasanya penolong pegawai kesekitaran akan membuat analisis. Dia akan interview yang pesakit dan juga yang bukan sakit yang memakan makanan yang sama. Kita ambil dia punya apa yang dia makan, dekat situ dia ada formula ataupun ratingnya lah. Kita akan lihat makanan apa yang memulakan punca itulah. Dia ada cara dia. Dan juga kita akan ambil dia punya untuk kami siasatan keracunan makanan ni, kami akan tanya pesakit apa yang dia makan dalam tempoh 24 jam itulah. Jadi kita akan lihat
dekat situ. Kemudian food attack rate itu yang akan dinilai oleh bahagian kawalan penyakit. Makanan mana yang paling berisiko yang menyebabkan keracunan makanan. Itu proses siasatan lah. Puan, sekarang ni dah bermula hari PKPP ni. Ramai juga yang merancang untuk pulang ke kampung. Ada juga yang Raya nak macam nak reset kembali hari raya Syawal ni kan. Maklumlah baru 19 Syawal. Hujung minggu ni mungkin menjadi Syawal juga bersama dengan keluarga. Jadi kita tahulah bila dah ada acara makan-makan tu pastinya ianya membabitkan bidang puan sendirilah. Jadi apa nasihat kepada orang ramai terutamanya mereka yang ingin ada makan-makan bersama keluarga dalam menyediakan makanan? Kita tak nak ianya berakhir dengan tragedi. Semua yang menyediakan makanan bertanggungjawab untuk menyediakan makanan yang selamat, bersih untuk keluarga ataupun untuk tetamu. Tapi kita perlu berhati-hatilah semasa pengendalian tu, pilih makanan bahan mentah yang bersih dan selamat, berkualiti. Jangan jangan campurkan makanan yang mentah dengan makanan yang telah dimasak. Masak dengan sempurna mencapai suhu yang telah untuk membunuh kuman, sebab bila proses memasak tu ada renyah kuman. Jadi kemudian makanan yang dah telah dimasak perlu disimpan dalam suhu yang sesuai, penyimpanan suhu yang sesuai. Kalau sejuk, kalau panas. Pastikan bakteria tiada pertumbuhan. Kemudian bahan mentah, bekalan air daripada punca yang selamat. Yang bahan mentah semuanya perlu yang selamatlah. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Puan Zuraini Adam. Banyak sebenarnya yang dikongsikan pada hari ini. Banyak ilmu ni. Silakan. Mungkin saya nak ucapkan selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2020 yang disambut pada 7 Jun yang lepas. Kepada 7 Jun. Minggu ni lah kepada semua pengendali makanan, industri makanan, kilang makanan, petani yang membekalkan makanan, nelayan yang membekalkan makanan kepada kita. Sebab setiap tahun 7 Jun adalah Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Dan tema tahun ini adalah makanan selamat di pasar-pasar. Dan supaya kita dapat mencapai keselamatan makanan ni, slogannya adalah keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama. Semua peringkat. Betul. Di semua peringkat kan? Di semua peringkat. Pengendalian makanan tu bukannya melibatkan satu pihak saja. Ianya daripada sepanjang rantaian. Betul, sepanjang rantaian. Terima kasih banyak-banyak Puan. Sama-sama. Hari ini pun baru kita cakna tentang Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Okey, Puan Zuraini Adam, Timbalan Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan yang telah pun menerangkan, beri kita ilmu sedikit sebanyak bagaimana untuk kita mengawal dan juga menjaga keselamatan diri sendiri dengan pemakanan yang diambil itu kita pastikan betul-betul bersih. Keracunan makanan ini dia tak kenal orang tau, kan? Sesiapa sahaja yang makanan, kalau mungkin bertindak balasnya tidak ketara ataupun tidak serius, selamatlah. Tapi kalau yang serius itu boleh sehingga membawa maut. Okey, kita nak berrehat seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian berkaitan dengan apa sahaja pengumuman yang telah dilakukan di peringkat fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jangan ke mana, teruskan bersama kami di Malaysia Hari ini. Lemang, hidangan tradisi yang popular ketika hari raya. Berlalulah sudah Ramadan. Seiring dengan peredaran zaman, penghasilan lemang telah divariasikan dengan pelbagai cara yang lebih moden. Bagaimanapun, bagi pengusaha lemang, Isyaruddin atau lebih mesra disapa dengan Man Jawa, cara tradisional lebih mendatangkan kepuasan baginya. Pembakaran lemang ikut tradisi hendaklah menggunakan dapur seperti sedemikian. Bakar secara orang cakap klasik benda ni kan, ikut tradisi lama. Mungkin yang lama ni kerja dia leceh, tetapi rasa dia, kualiti apabila kita makan kita dapat rasa. Inilah kenikmatan dia lemang. Pemilihan bahan-bahan asas yang bermutu tinggi menjadi keutamaan Man Jawa dalam memastikan penghasilan lemang yang terbaik. Tapi macam mana nak bagi lemang tu lembut? Kat proses mana tu yang nak bagi dia lembut? Okey, lemang nak lembut sebenarnya jangan hentak terlalu banyak. 2 kali hentak cukup. Ketukkan apabila nak mampatkan tu. Nak mampatkan. Orang makan lemang, kalau lemang tu sedap dia tak perlu cecah rendang ke apa. Dia makan macam tu saja. Lemang saya memang saya buat lembut lah. Saya tak ada berkerak apa semua. Kerak kita ikut permintaan. Kalau customer kita cakap nak kerak, okey kita bagi yang ada kerak sikit.
Berikutan permintaan tinggi sepanjang bulan Ramadan, ia menarik minat Harry Akmal, anak kedua Manjawa, untuk meneruskan legasi bapanya dalam perniagaan makanan ini. Pertolongan saya ni dah lama lah. Bermula daripada saya umur 16 tahun. Maknanya waktu sekolah lagi lah. Ada separuh orang dia memang tak minat bakar-bakar panas-panas ni. Macam saya sebabkan tanggungjawab. Kan, jadi dia memang dah tugas saya lah untuk bakar, uruskan perniagaan ni. Senyuman dan salam ziarah menziarah. Di antara cabaran untuk bakar lemang ni adalah kita nak bertahan dengan kepanasan haba daripada api ni lah. Di awal pembakaran, api kena besar. Jadi memang agak panas lah. Dan asap ni bila kena kat mata, Allah, Masya Allah, dia punya pedih tu lain macam. Tapi saya tak tahu macam mana peniaga-peniaga ni, pengusaha-pengusaha lemang ni boleh bertahan setiap hari untuk bakar. Mungkin sudah biasa, dah tak ada apalah bagi mereka. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Saya nak order lemang. Boleh. 5 batang. Semenjak saya beli sekali tu, saya dah rasa memanglah sedap. Lemak dia dan lemang dia tak berkerak. Lagi bila makan memang terasa lah kita makan kan. Jadi saya kadang-kadang memang saya order kat dia je lah. Ramai juga yang datang beli lemang tu. Dia punya daging rendang pun sedap juga. Tidak lengkap lemang tanpa regunya. Rendang daging Jawa dan rendang ayam pencen, hasil air tangan bapa kepada 3 anak ini turut popular di kalangan pelanggan. Dia ni selepas apa jam bang? Selepas lebih kurang dalam 1 jam setengah, 1 jam 40 minit. Okey, clear. Okey, maksudnya dah masak lah ni? Dah masak. Okey, kalau kita dapat tengok, ini hasil yang dah masak lah. Betul lah macam tadi, sementara tadi, awal tadi Abang Ani beritahu yang hasil dia akan tak berkerak, lembut lah. Jadi si hasil permatian saya, yang dah siap potong ni, dia memang lembut lah. Kalau kita rasa, kita boleh tekan, dia memang lembut. Bau dia pun wangi ya. Wangi. Memberikan ketenangan dan mententramkan jiwa. Baik, kembali semula di MHI. Ya, betul. Tadi kita ada kabarkan tentang hari ini merupakan hari pertama mereka boleh beroperasi. Mereka tu dalam kalangan yang mempunyai premis servis gunting rambut, pusat kecantikan dan persolekan dah boleh beroperasi semula. Ini satu berita gembira buat mereka semua. Ya, bersyukur kan? Juga. Terutamanya yang selama ni kita dengar kan, rambut dah masuk telinga lah. Kan? Betul. Rambut dah tak tahu macam mana nak buat sebab nak gunting sendiri pun tak erti. Jadi ini antara tarikh yang dinanti-nantikan. Saya pasti hari ini ramai juga akan ke salon gunting rambut. Jadi sebenarnya ada win-win situation juga antara pelanggan dan juga pemilik salon. Betul, pemilik sendiri. Kerana rata-rata mereka mempunyai perniagaan sendiri yang tidak boleh survive during semasa 3 bulan PKP dan juga PKPB. Tapi tak apa, hari ini kita nak mendekati seorang pemilik kedai gunting rambut iaitu Ritz Okumura yang kini berada di talian video nak mengetahui bagaimana keadaan hari pertama beroperasi. Hello, Assalamualaikum. Salam. Oh, segak. Tapi memanglah pemilik kedai gunting rambut memang segak betul rambut dia. Tak sabar-sabar ni nak buka seluruh dari itu. Betul. Okey, pertama sekali nak tanya perasaan. Pagi-pagi hari ini mungkin bangun awal dan sebagainya. Hari ini perasaannya bagaimana? Okey, perasaan dia macam ni. Bukan saya saja seorang saya rasa diorang kan happy sebab dah lama duduk rumah. Kita dapat bekerja kan. Itu tolong. Aku macam tak sabar-sabar tunggu hari itu. Okey. Pukul berapa beroperasi hari ini untuk kedai? Untuk kedai saya untuk beroperasi daripada jam 10 pagi. Okey. Kita dapat tahu yang SOP telah pun ditetapkan kan. Macam setiap pekerja kena pakai pakaian ala-ala PPE, apron, face shield, sarung tangan dan ini juga kita dapat lihat meningkatkan sedikit kos yang mana servis gunting rambut haruslah dinaikkan juga. Charge yang dikenakan pun haruslah dinaikkan juga. Macam mana dengan Ritz menyantuni segala SOP ni? Okey, kalau macam saya akan cari macam apron, semua yang pakai buang. Kita carikan paling minimum cost. Kalau boleh, saya pun tak nak pelanggan membagi duit. Saya pun kalau boleh, saya nak reduce apa yang boleh reduce. Habis saya cari yang paling cost, costing.
Yang penting kita ikut prosedur. So far, alhamdulillah lah saya dah dapat semua. Okey. So, glove, customer kita pakai glove, apron, penutup mulut, semua kita dah sediakan. Riz nak cakap pula, Mia tengah cakap ni. nak tanya. Bila diumumkan bahawa salon akan dibuka kan pada 10 Jun. Jadi bagaimana bila dapat reaksi tu kan? Reaksi pelanggan sebab Riz ramai pelanggan tetap kan. Jadi macam mana berpusu-pusu ke appointment dilakukan? Sebelum tu pun customer dah mula dah. Diorang dah DM kita orang nak datang. Sekarang kita punya appointment dah penuh sampai hujung bulan. Wow, sampai hujung bulan. Ya Allah. So, sebelum apa-apa diorang dah ready dah. Contact kita orang apa semua. So, once saya masuk kita masuk appointment. So, sampai hujung bulan ni lah penuh kita orang. Alhamdulillah. So, kita orang tak boleh lah. InsyaAllah boleh. Boleh. Selit. Tahu awal. Cuba slotkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Riz. Salah satu SOP adalah tak boleh lama sangat gunting untuk setiap individu tu kan. Setiap pelanggan tu dibagi masa semaksimum adalah 1 jam sahaja. Maknanya ada servis-servis lain yang tak boleh buat lah. Macam warna rambut. Kan? Treatment rambut kan lama kan? Treatment saya rasa tak lama sangat. Macam color rambut, rebonding, benda-benda tu banyak treatment yang kita kena cut masa tu. So mana-mana treatment yang boleh yang kita buat dia. Okey, maknanya dicatu jugalah kan dari segi servis yang dilakukan tu. Maknanya kalau satu hari catu jugalah pelanggan. Satu hari boleh ambil berapa? Okey, macam sebelum ni satu hari kita ambil 40 orang customer satu kedai. So macam sekarang ni kita tak boleh ambil dalam 40, mungkin kita ambil reduction jadi 20. Sebab grocery pun tak cukup. Kedai saya kita orang ada 30 grocery. So maybe space tu banyak. So alhamdulillah lah kita boleh masuk ke customer, tapi saya rasa macam satu masa tu dalam 10 customer. Memang takkan ada walk-in customer yang diterima kan? Sebelum ni pun saya tak buat walk-in, semua by appointment. So alhamdulillah semua dah faham konsep. Semua dah faham kan konsep ni. Sejak yang PKP kan 18 Mac tu, nak tahu jugalah apa cabaran yang dilalui oleh Riz lah. Kan sebab pekerja pun ramai. Jadi bagaimana berada dalam konflik itu sebelum diumumkan PKPB ni? PKPP. Itulah macam saya kata, bukan saya saja. Banyak kawan-kawan saya pun ada sebelum juga ada yang tutup, orang tak mampu kan. Macam saya, alhamdulillah saya ada produk sendiri, kita orang jual online. So apa yang kita dapat tu untuk staff. So alhamdulillah semua staff pun happy lah. So macam semua orang saya rasa macam pemilik salon, semua rasa macam staff sangatlah untuk 3 bulan. Diorang tak dapat income tapi diorang kena bahagi juga gaji staff kan. So kita kena fikir yang benda lain pula. Macam company kita orang cuba jual online pula. Jual online alhamdulillah juga sambutan sangat dapat sambutan. Dan saya perasan yang Riz juga ambil pendekatan untuk ada bisnes lain kan. Mungkin bisnes tu dah diwujudkan sebelum PKP juga. Macam ada bisnes kedai bunga tak silap saya kan? Maknanya itu pun antara salah satu yang boleh survive lah dalam kalangan mereka yang punya perniagaan sendiri. Okey Riz, mungkin mereka yang nak mendapatkan perkhidmatan gunting rambut ni sebab pastinya pekerja dah jaga SOP, tapi apa harapan Riz sendiri untuk pelanggan yang akan datang? Bagaimana Riz boleh sampaikan? Okey, macam saya harap sangat-sangat harap pelanggan pun dia ikut SOP. Macam satu pelanggan boleh datang satu orang saja, tak boleh bawa anak, tak boleh bawa suami, isteri, tak boleh. Siapa yang nak buat saja boleh datang kedai. Itu SOP dia, saya harap sangat pelanggan pun ikut SOP kita lah. Kita pun actually kita pun tak nak benda ni happen, tapi kita ikut dia prosedur. Apa yang orang buat, kita ikut. Okey, sekarang ni pekerja berapa yang akan bertugas pada hari ini ketika PKPP ni? Actually saya macam tapi dulu ni saya ada 20 pekerja. Okey. Saya ada di sini dan saya ada di Johor Bahru juga. So yang dekat sini saya ada 20 staff, tapi yang datang cuma dalam, tak silap saya dalam 15 orang. So, yang lain tu diorang ambil cuti.
Sebab sebelum pun tak boleh ramai kan. Ritz, ada tak macam pelanggan kita kan macam anak, sebab tadi kata sorangan yang boleh datang kan. Kalau macam anak budak-budak sekolah kan, diorang rambut dah tak terurus kan. Tu macam mana? Ambil untuk kanak-kanak atau tidak? Buat masa sekarang ni kita limitkan time. Kita ambil, katalah dalam pukul 10 sampai 11 tu semua budak-budak. Kata macam tu. Ada sesinya lah ya? Ada warga, dia ada warga 60 tahun ke atas tu macam tu. Katalah diorang dalam pukul 12 sampai pukul 1 untuk warga 60 tahun sahaja. Oh, bagusnya. Dia macam tu. Kita buat macam tu lah. So, bila kita nak ambil appointment tu, kita akan bagi tahu SOP dia lah. Okey, Ritz, kalau di kedai Ritz sendiri, berapa ringgit charge yang dikenakan? Perbezaannya kalau dengan sebelum ini dengan sekarang selepas kos-kos tentang SOP itu telah pun dimasukkan? Okey, sebelum ni katakan kedai saya, gunting macam RM35. So, sebabkan PKP ni, SOP ni, so kita ikut prosedur, kita terpaksa beli barang-barang tu, sanitizer lah, glove. So, saya charge extra RM10 saja. Apa yang saya boleh reduce, saya akan reducekan. Dia macam tu. Bukan bagi pihak kedai saya je. Kedai-kedai yang lain, salon ke, kedai gunting rambut yang lain pun akan buat beliau. Maknanya masa mereka buat appointment tu, kan? Dah bagi tahulah. Siap-siap. Dah bagi tahu. Kita akan bagi tahu semua. Ataupun customer akan bawa, kalau customer sendiri willing to bawa macam apron, mask dengan glove, so kita tak payah charge. Maknanya bawa sendiri. Ya, boleh bawa sendiri. Lagi better. Kan, satu idea yang menarik juga. Maknanya pelanggan sendiri tahu kos mereka. Mereka tidak akan menganggap yang pemilik premis yang menaikkan sewenang-wenangnya kan? Betul. Okey. So hari ini 20 orang lah? Hari ini customer ke macam mana? Customer, pelanggan. Customer 20 orang saja. Pelanggan saya 20 orang saya ambil. Hari ini kita buka pukul 10 sampai pukul 8 malam lah. Selamat berjuang ya Ritz. Betul, selamat berjuang. Selamat. Kita doakan yang terbaik untuk kalian. Dia tak sabar. Berkobar-kobar nak jumpa. Yelah, lepas 3 bulan kan. Saya selama PKP tu saya tengok awak punya video masak. Ritz pandai masak. Kan? Pandai gubah bunga, pandai masak, pandai gunting rambut. Ritz, terima kasih banyak-banyak. All the best ya. Selamat jaga tugas. Betul. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Stay safe. Waalaikumsalam. Right. Kita harapkan bukan Ritz saja, semualah pemilik premis servis gunting rambut, pusat perselikan yang telah pun beroperasi pada hari ini mendapat satu kelancaran dalam perniagaan anda sepanjang hari ini. Kerana hari ini merupakan hari pertama lepas 3 bulan. Skill ke ataupun mungkin caranya sedikit berbeza ataupun sebagainya, kita harapkan yang terbaik je. Dan kerjasama daripada pelanggan jugalah sebenarnya kan, perlu menghormati apa yang telah ditetapkan SOP daripada pihak pemilik juga. Bagaimana saya suka bila mendengar ada sesi-sesi tertentu itu menjaga keselamatan kita jugalah kan. Jadi kita harapkan inilah kebiasaan yang akan kita lalui akan datang nanti untuk rutin harian kita. Baik, sebenarnya kita akan berehat seketika. Sekembali nanti kita akan berbincang berkenaan dengan nasib industri kecil dan sederhana mendepani kebiasaan baharu ini. Segalanya selepas ini di MHI. Kami mahasiswa Perubatan Universiti Al-Azhar Mesir mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu 'am wa antum bi khair. Stay safe, stay at home, khalik fil bait. Kami pelajar tahun akhir Pergigian Universiti Alexandria Mesir mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Saya Zainul Aisyazah binti Syahrul Mizal dan saya Nuhazira binti Sahad. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami mahasiswa Sabah Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada Baitul Azkiya Daerah Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Raya Perantauan #Stay at Home. Kami wakil pelajar sains di Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami, anak perantauan di bumi Kahirah Mesir, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay at home. Kita jaga kita. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Kullu 'am wa
Saya Muhammad Nabil bin Mawar Saleh, mahasiswa Universiti Al-Azhar di Mesir, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh sanak saudara serta rakan yang berada di Malaysia. Ya Allah. Okay guys, Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami pelajar Malaysia di Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Industri Kecil dan Sederhana IKS antara sektor terpenting negara yang berdepan situasi sukar sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan 18 Mac yang lalu. Zabidah Nur Ma'arbi antara pengusaha makanan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di Malaysia. Akur dan redha, Zabidah menerima situasi ini sebagai qada dan qadar ilahi. Berniaga lebih 14 tahun, Zabidah terkenal dengan produk sejuk beku dan kuih-muih yang dihasilkannya sendiri untuk dijual kepada penduduk setempat. Bermodalkan wang simpanan sendiri, anak jati Perak ini tetap tabah meneruskan perniagaan biarpun berdepan situasi genting ini. Meskipun keuntungan perniagaannya tidak menentu, Zabidah tetap bersemangat dan bersikap positif bagi meneruskan kelangsungan rezekinya ini. Okey, itu antara sedikit pengenalan berkenaan dengan tetamu yang akan kita bawakan secara panggilan video di talian pada ketika ini, dan ini adalah antara usaha dan inisiatif untuk kita membincangkan mengenai antara alternatif yang boleh diberikan kepada pengusaha industri kecil dan sederhana di Malaysia hari ini, untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan cara survival mereka berdepan dengan era pasca pandemik COVID-19 ini. Untuk itu berada di talian adalah Puan Zabidah Nur Ma'arbi, pengusaha industri kecil dan sederhana jauh di Bota Kiri, Perak ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Puan sihat? Ya, sihat alhamdulillah. Ya, Puan, tadi telah kita bawakan sedikit mukadimah lah berkenaan dengan apa yang Puan usahakan, bakery dan kuih-muih sejuk beku di Bota Kiri, Perak. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan perniagaan dan bagaimana impaknya berkenaan dengan COVID-19 ini terhadap perniagaan Puan. Silakan. Saya bermulanya bakery ni pada tahun 2014. Okey. Tak saya dah roti, biskut, kek dan durian cream. Terus sekarang ni saya nak memperluaskan lagi lah jualan durian cream saya ni. Terutamanya pada musim durian ini. Okey. Oh, musim durian di sana ya? Ya, saya kita tempat saya di Perak ni, Kota Perak. Puan, impak COVID-19 ini terhadap perniagaan, kalau ingin dikongsikan sepanjang 3 bulan ini, bagaimana perniagaan Puan yang diusahakan? Impaknya memang saya terasa lah kan. Dulu saya mendapat order yang banyak, tapi sekarang ni memang kurang lah. Dan telah pun diumumkan bahawa perniagaan boleh kembali dijalankan. Dan sekarang ini juga ada beberapa inisiatif dari kerajaan untuk membantu antara bidang industri kecil dan sederhana ini. Bagaimana Puan merangka perjalanan untuk kembali bangkit ataupun kembali memperluaskan lagi bidang perniagaan ini? Saya ingin membangkit kembali dengan dengan memasarkanlah produk-produk saya tu dalam sistem online seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp lah. Baik. Puan, kita sedang tayangkan video ni. Cantik-cantik semua ni kuih-kuih kek yang dibuat ni. Memang turun-temurun ke macam mana ni? Terima kasih. Dari turun-temurun lah. Okey. Berapa ringgit harganya ni? Sekarang ni saya jual durian kripto dalam harga RM10. RM10 untuk? 4 pieces. 4 pieces durian krip ni? Ya. Oh, kalau keknya? Kalau kek tu saya buat kek
Indulgence tu kan. Aha. RM60 lah saya jual. Oh, indulgence tu ya. Boleh hantar sampai ke sini ke? InsyaAllah. Okey Puan, okey, difahamkan daripada aktiviti seharian juga anak-anak juga turut membantu kan. Jadi Puan melihat kepada hikmah dengan adanya PKP ni dengan COVID-19 ini. Bagaimana hikmah secara positifnya yang Puan boleh ambil dan kemudian boleh diimplikasikan kepada perniagaan ni Puan? Hikmahnya, buat masa ni anak-anak saya berkumpul di rumah. Mereka lah menolong saya membuat-buat produk-produk saya. Menghantarlah produk-produk saya kepada customer-customer lah. Okey Puan, mungkin boleh mengambil kesempatan ini untuk menjemputlah orang ramai, orang di Bota tu ya. Macam mana ya dialek orang Bota ni? Kalau nak buat pesanan terhadap Puan dan juga rakan-rakan lain yang terjejas akibat COVID-19 ni, silakan Puan. Jemputlah datang ke Perak bersama Bota yang sekarang ni tengah musim durian lah. Oh, musim duriannya? Ya, saya. Durian apa tu? Durian ini kebanyakan durian kampung lah. Sedap-sedap lah ya semua ya? InsyaAllah sedap. Nanti Puan akan buat menu berasaskan durian lah? Ya, saya. Sekarang ini tu saya membuat durian crepe tu memandangkan musim durian. Okey, lagi banyaklah permintaannya ya Puan. Kita doakan semoga segalanya dipermudahkan insya-Allah. Akhir kata saya mengucapkan terima kasihlah kepada Jabatan Pertanian Perak Tengah. Okey. Dan juga kepada Cik Nordin daripada AISRO yang telah memberikan sokongan dan bimbingan kepada saya. Juga Facebook saya Zainur Bakery dan juga IG saya Zainur Bakery _Bota. Zainur Bakery _Bota. Ya, saya. Okey, baik. Saya akan like sekarang juga Puan sebab saya tak sabar nak cuba nanti. Terima kasih kepada TV3. Ya. Terima kasih kembali. Kita jumpa lagi insya-Allah Puan. Terima kasih banyak Puan Zabidah Nur Mat Arbi, pengusaha industri kecil dan sederhana. Ada durian crepe, ada bakery, ada indulgence, ada macam-macam lah yang akan dilakukan. Boleh kita ikuti perkembangan dan kita teruskan sokongan kepada pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana. Okey, kita ada ingin satu pengumuman ingin dibawakan di sini. Ini berkenaan dengan I Can See Your Voice, satu program yang memang telah pun menarik minat ramai sekali penonton pada ketika ini. 11 episod telah berlalu dan 7 penyanyi sebenar telah dijumpai dalam I Can See Your Voice Malaysia musim ketiga. Ini peluang anda untuk menentukan siapakah yang layak merakamkan sebuah lagu dan tawaran kontrak syarikat rakaman. Undi peserta pilihan anda di www.extra.com.my/ICSYVMY ataupun I Can See Your Voice Malaysia dari 31 Mei hingga 14 Jun 2020 seperti yang tertera ini. Dan undian anda adalah penentu impian mereka. Jadi kita undi untuk peserta yang mendapat tawaran kontrak syarikat rakaman. Ada 7 penyanyi sebenar yang berjaya dijumpai. Okay, kita nak berteriak seketika kerana selepas ini ada satu lagi perbincangan dalam usaha kita untuk menaikkan kembali industri kepada pusat urut dan refleksologi OKU penglihatan. Segalanya perbincangan di Malaysia hari ini. Baiklah, kembali kita di Malaysia hari ini untuk yang segmen terakhir. Kalau tadi kita bercerita tentang pusat servis gunting rambut yang telah pun dibenarkan beroperasi. Tetapi semua premis perniagaan yang tertakluk di bawah pusat hiburan tidak dibenarkan lagi beroperasi. Pusat karaoke dan juga pusat urut dan refleksologi tidak dibenarkan lagi beroperasi kerana melihat kepentingan itu belum pada tahap yang betul-betul diperlukan oleh setiap rakyat. Namun begitu, kita ingin ketengahkan tentang Pusat Urut dan Refleksologi OKU Penglihatan yang mana mereka ini berdepan dengan dilema kerana servis perlu dilakukan untuk membantu dalam golongan itu. Walau bagaimanapun masih lagi tidak dibenarkan beroperasi kerana terletak di bawah pusat hiburan. Jadi hari ini nak bincang bagaimana cadangan lah. Kalau boleh ada SOP sebab kita perlu meneliti kan. Kalau ada prosedur operasi standard yang sesuai, baru boleh beroperasi kembali. Dan mungkin kita boleh dengarkan cadangan dan juga pendapat daripada pemain industri itu sendiri. Puan kita bawakan di studio Puan Norimah Haji Ahmad, pengerusi petugas urut Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya Penglihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Cantik macam raya pertama hari ini ya. Waalaikumsalam. Belum terlambat lagi kita nak ucapkan selamat hari raya. Sama-sama. Selamat
Hari Raya. Okey, setakat ini progresnya bagaimana? Adakah cadangan itu telah pun diletakkan segala SOP yang ingin diusulkan ataupun masih dalam proses untuk mencari yang mana yang terbaik untuk dijalankan? Kalau kalau ikutkan refleksologi urut ni bawah traditional and complementary medicine. Tapi mungkin sebab refleksologi ni luas, pelbagai orang boleh buat sesuka hati gitu kan. Tapi yang sebenarnya kami orang buta dilatih untuk belajar buat urut ni kan, walaupun ada juga di antara kami sebab kita punya pusat latihan tak cukup kan. Maknanya seluruh negara lebih kurang 5,000 orang buta yang mempraktiskan urut dan refleksologi inilah terutamanya. Jadi dalam masa PKP dan sebelum PKP pun kita customer pun takut sikit kan. Masa PKP ni lagilah kita tak boleh keluar. Macam orang normal dia boleh ke bidang lain, macam buat makanan, ada runner pergi hantar kan. Orang buta ni bila dah ada kemahiran mengurut tu, kita tak boleh nak tukar. Maknanya kita nak pergi ke industri lain agak sukar. Macam masak, kalau orang tahu orang buta masak, orang tak nak beli. Itu memang ada stigma di situ ya. Dan pernah berlaku. Dia tak ada kerja, dia tak ada kemahiran urut. Lepas tu dia pergi buat nasi lemak. Dia suri rumah kan, dia buat nasi lemak, dia jual. Jual pun dia bagi pada kawan-kawan jiran dia, orang celik kan. Tapi bila orang tahu orang buta yang buat, orang tak nak. Kan? Jadi kalau masa PKP kita tak boleh buat apa. Jadi tak apalah, kita patuhlah arahan kerajaan tu kan. Cuma agak mencabarlah kan. Agak mencabarlah kita nak survive dalam hidup kan. Sebab masing-masing ada anak, keluarga, nak bayar rumah, yang beli rumah nak bayar kat bank, yang sewa nak bayar sewa. Komitmen semua ya. Semua ada komitmen dia kan. Harapkan bantuan, maaflah, harapkan bantuan buat apa? Macam allowance pekerja cacat. Ada 300.5 kalau tak silap. Tu pun tak cukup. Kan? Jadi kalau maaflah saya sentuh sikit macam industri beauty salon, gunting rambut, dia pun maknanya very close contact. Macam facial tu kan kita buat muka kan. Jadi itu very very close contact kan. Jadi apa salahnya benarkan kami setakat OKU saja. Mungkin kalau kita pandang pada refleksologi luas, kita tak boleh letakkan refleksologi itu bawah hiburan. Okey. Ya, mungkin dalam sektor kesihatan juga sebab saya baca MKM punya garis panduan. Garis panduan tu kan traditional and complementary medicine kan. Maknanya kita alternative terapi. Tak berkaitan dengan medicine kan, tapi terapi. Atau kita kalau ikutkan kita boleh boleh ikut SOP apa yang kerajaan dah MKM. Saya baca MKM punya garis panduan tu kan. Saya rasa memang kita boleh ikut insya-Allah. Maknanya seperti mana yang dikongsikan dengan visual ni kan. Ini memakai sarung tangan dan sebagainya. Betul. Apa cadangan yang kalau boleh dilakukan oleh pemilik refleksologi kan untuk kembali operasi lah? Kami mengikut SOP itulah apa yang maknanya kena kurangkan pengambilan pelanggan ke satu hari. Ya. Macam misal kata kita selalu ada misal kata satu premis tu, terutama premis lah ni kan, kita senang kontrol. Maknanya
satu hari misal kata ada orang, kalau keluasan dia ada 7-8 katil misal kata. Satu hari tu 7-8 orang tu penuh. Dan bertalu-talu. Break dalam 10 minit, 15 minit, lepas tu sambung lagi. Macam tu. Tapi masa PKPP ni, kuranglah. Mungkin kita kurangkan, at least dia orang tak boleh ambil 2 jam ke 3 jam ke kan. Limit masa. Kita ambil 1 jam je, satu sesi. Untuk sanitize semua. Okey, kita nampak ada visual, Puan. Maafkan saya. Kita nampak ada visual yang mungkin antara SOP yang telah pun cuba dicadangkan, ada penjarakan di situ, ada tempat duduk yang tak boleh digunakan. Sejauh mana proses ini telah pun diperdengarkan kepada pihak atasan? Cadangan ini telah pun diberikan? Kalau tak silap saya, ada satu persatuan yang cuba bawa ke saya tak tahu ke mana, tapi pihak kerajaan lah. Tapi setakat ni tak ada siapa yang respon. Okay. Lepas tu saya fikir cuba dengan TV3. Sebab saya ada regular customer yang daripada TV3 sendiri kan. Saya tanya pendapat dia. Lepas tu boleh tak recommend, kita nak buat press conference. Untuk ceritakan masalah kita orang kan. Lepas tu saya kata saya minta wartawan boleh maknanya apa cara kan lah kan. Tapi Alhamdulillah MHI dapat bagi peluang untuk kita mengetengahkan cadangan ini. Mengetengahkan cadangan ni. Puan, kalau boleh tahu berapa ramai yang sebenarnya terjejas di bawah kerana keadaan ini, dan mereka ni bekerja di bawah Pusat Urut dan Refleksologi? Kalau ikut keseluruhan orang buta yang mempraktiskan refleksologi dan urut ni, lebih kurang 5,000 orang seluruh negara. Wow. Maknanya masa bila berlakunya PKP ni memang mereka tidak ada memang sumber kita tak buat. Kita patuh pada arahan kerajaan. Kita takut juga kan kita buat, misal kata kita pergi house call, misal kata kan. Buatnya kita keluar rumah, kita tak tahu siapa yang mana yang roadblock ke apa ke, kena denda RM1,000. Yalah. Macam mana? Itu dari sudut compoundnya lah, dari sudut kesehatannya pun kita risau juga kan. Betul. Okey. Cadangan ini selain daripada TV3, pastinya insya-Allah hari ini ramai yang kedengaran tentang luahan hati, keadaan ini dan sebagainya. Cuma apabila diketengahkan lagi, adakah cadangan yang sepenuhnya telah pun disiapkan oleh pihak Puan sendiri untuk menegaskan bahawa Pusat Urut dan Refleksologi ini mungkin diletakkan di bawah selain daripada pusat hiburan? Kerana kalau letak di pusat hiburan masih lagi tidak beroperasi. Ya, betul. Kalau boleh masukkan grup kami bawah sektor kesihatan. Sebab main objektif masaj urut ni, refleksologi urut ni lebih kurang sama, untuk melancarkan pengaliran darah. Kan? Dan Kementerian Kesihatan di bawah Traditional and Complementary Medicine Division, dia ada. So kena fikirkanlah kami dan jurururut yang OKU penglihatan yang ada yang 5,000 tu semua orang Malaysia sendiri, bukan orang luar. Jadi kita tak melibatkan warga asing. Jadi kena fikirkanlah balik secara apa kata orang, secara ialah bersama menyeluruhlah, komprehensif. Puan melihat pada sebab tadi ada 5,000 ahli yang terjejas, antara keluhan-keluhan yang diterima sepanjang tempoh PKP ini kerana tidak boleh beroperasi, masalah macam mana kita nak survive. Kalau kita nak tunggu sampai 31 Ogos, makna lagi 2 bulan setengah. Kita dah lalui 2 bulan setengah. Jadi dah 5 bulan. Macam mana kita nak survive? Macam mana kita nak bayar sewa rumah dan sebagainya lah. Utility semua. Macam mana kita nak uruskan? Sebab kita
bukan terdiri daripada orang-orang yang ada duit simpanan berjuta-juta. Kan? Sebab Urut ni sebagai owner premise tu sendiri, dia hanya dapat 50% untuk bayar cost overhead. Tapi yang 50% untuk diorang yang buat massage ni kan. So diorang ada keluarga. Diorang ada komitmen macam bayar rumah, bayar utility dan sebagainya lah. Maknanya kehidupan kami sebagai orang buta ni sama dengan orang biasa. Kami ada komitmen sendiri. Kan? Apatah lagi mereka yang punya keluarga, anak dan sebagainya. Betul. Lepas tu bila nak bertukar kepada industri, kalau kita sebagai normal ni pun fikir juga. Pun fikir juga macam mana nak belajar buat kuih kalau kita bukan dalam industri ni. Betul. Apatah lagi mereka yang OKU penglihatan. Yelah, dan sebagainya. kita tak boleh nak ubah bunga untuk jual bunga ke apa ke kan, gubahan bunga ke kan. Kita tak boleh buat tu. Menjahit pun kita tak boleh menjahit. Jadi banyak kekangan lah ya. Apa punca kami selain pada urut dan refleksologi. Dan jangan anggap itu bawah sektor hiburan lah, bukan hiburan. Kita harapkan apa yang disuarakan ini didengari dan dapat dipertimbangkan semula, apatah lagi bagi mereka yang insan istimewa ini, sebab ini antara latihan atau kemahiran mereka kan yang telah dilatih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Norimah Haji Ahmad, pengurusi petugas urut Majlis Kebangsaan bagi orang kurang upaya penglihatan Malaysia, atas perkongsian ini. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, mungkin ada jalan penyelesaian yang adil. InsyaAllah. Dan penyelesaian ini sebenarnya dapat membantu lebih kurang 5,000 orang yang berada di bawah industri ini. Pusat Urut dan Refleksologi OKU Penglihatan. InsyaAllah kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar dan juga baik, dan luahan pada hari ini didengari oleh pihak yang bertanggungjawab. InsyaAllah Puan, kita tunggu berita gembira ya. InsyaAllah. Sekarang kita tamatkan siaran terlebih dahulu. banyak. Dah hampir 9.30 pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Jaga diri, bawa kenderaan hati-hati bagi mereka yang merancang untuk pulang ke kampung pada hari ini. Awak hari Jumaat Belum dapat. Belum dapat. Manfaatkan PKPP yang diberikan oleh kerajaan ini dengan bertanggungjawab. Assalamualaikum. Bye-bye. Panas dingin menguji semua, sukar lelapkan mata. Bulan bintang tak nampak bayangnya, mana mungkin menghilang. Anggap itu cobaan dalam bulan mulia. Selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat Hari Raya. Pada ibu, ayah, adik, amat dan sanak saudara turut meraihkan Hari Raya, hari bahagia. Inilah Hari Raya. Raikan Hari Raya. Jika gelap biar bercahaya dan sinar semula. Ayo menyanyikan Hari Raya.